Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan firman Tuhan. 奉主耶稣圣名开始讲神的话。 Nah, kita lihat pengajaran yang kedua dari perumpamaan penabur ini. 那我们看第二个这个撒种的比喻的教义， Kita bisa belajar bagaimana menjadi seorang penabur seperti Tuhan Yesus. 我们可以学习怎么好像主耶稣这个一个撒种。 Nah, kalau kita lihat, saudara, Tuhan Yesus anak manusia yang menabur. 我们看主耶稣人子他也撒种， Dia memiliki semangat sebagai seorang penabur menaburkan benih firman Tuhan. 他就是有这个撒种的心。 Dengan kata lain, dia juga adalah pemberita Injil. 我们也另外一句话，我们可以说他就是传福音。 Nah, walaupun ketika Yesus menabur, saudara, 那耶稣在这个撒种的时， tidak semua bertumbuh. 不是每一个都会增长， Hasilnya mungkin berbeda-beda. 结果不一样。 Ada yang tumbuh di tanah di pinggir jalan. 有些在这个路边的土， Dia tidak mengerti firman Tuhan dan iblis mengambil firman itu. 他不懂神的话，然后魔鬼就拿走， Dan seperti tanah yang berbatu, 然后好像这个有石头的土， dia mendengar perkataan Tuhan Yesus tetapi tidak berakar kuat dan tahan sebentar saja. 他心听神主耶稣的话，但是没有扎根。 Ya, mungkin tanah di pinggir jalan itu seperti orang-orang Farisi. 这个在路边的，好像这个法利赛的人， Orang-orang Farisi itu bisa menerima dan memahami daripada maksud Tuhan Yesus. 法利赛的人他懂耶稣的话， Dan mungkin banyak orang-orang di Yerusalem seperti tanah yang berbatu. 好像这个耶路撒冷的人，他们也像这个有土的、有石头的土。 Mereka mendengar tetapi tidak berakar kuat dan tahan sebentar saja. 他们听了，但是他们不会长久。 Dan seperti tanah yang semak duri. 然后好像这个经济里面的这个土， Dan mungkin kita lihat Yudas Iskariot adalah salah satu jenis daripada orang yang demikian. 我们也可以看到很多人也是那种人。 Dan mungkin juga banyak orang-orang pada saat itu ketika kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, menghimpit firman sehingga mereka tidak berbuah, mereka meninggalkan Tuhan Yesus. 好像那些人就是因为这个世界的这个压力，他们又追这个钱财，然后他 Dan 们 bahkan 就 kalau kita lihat murid-murid Tuhan Yesus pun jatuh bangun, saudara, ketika Yesus terus menabur benih kepada mereka. 我们也看耶稣的门徒，他们也是跌下来又站起来，当耶稣跟他们撒种。 Kadang-kala mereka tidak mengerti, 有时候他们不懂， kadang-kala mereka tidak percaya. 有时候他们不相信， Kadang-kadang perkataan yang begitu sangat keras sekali. 有时候神的话就那么硬， Tetapi mereka berusaha untuk bisa melakukan firman Tuhan, memahami dan bertumbuh. 但是他们一直要了解神的话，然后又去行。 Tetapi Yesus terus menabur, saudara. 那耶稣一直撒， Di usia 30 tahun, dia melakukan pekerjaan Bapa. 从30岁他开始这个工作。 Ya, dalam kita Yohanes pasal 3 ayat 9, pasal 9, Yohanes pasal 9, 那我们看约翰福音第9章， Yohanes pasal 9 ayat yang keempat. 第9章第4节， Kitab Yohanes pasal 9 ayat yang keempat. 约翰福音9章4节。 Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus mendorong untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa. 这个主耶稣说的话，就是要鼓励我们行父的这个工作。 Selagi masih siang, selagi masih ada waktu artinya. 趁至白日，就是说趁至这个有时间。 Karena kalau malam tidak ada malam tidak bisa bekerja, saudara. Malam biasanya beristirahat. 因为晚上没办法工作，晚上是休息。 Ya, malam tidak bisa berjalan karena tidak ada penerangan, tidak ada lampu. 晚上我们没办法走路，因为没有灯。 Tetapi pada saat masih siang bisa bekerja, ada penerangan. 但是就是在白日的时候，我们可以工作。 Nah, artinya Yesus selama masih siang dia terus bekerja. 等于说，这边耶稣正在趁至白日的时候，他一直工作。 Nah, buat apa Yesus bekerja, saudara? 为什么耶稣又一直工作？ Menabur benih. 要撒种。 Kita lihat Yohanes pasal 6我们看约翰福音6章 ayat 27. 27节。 Yohanes pasal 6 ayat yang ke-27. 约翰福音6章27节。 Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Yesus bekerja untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal.
耶稣工作就是为这个永生的食物。 Artinya saudara, ketika kita menabur benih, kita memberitakan Injil, kita sedang mengumpulkan harta di sorga. 我们等于说我们在撒种，我们在传神的话，我们就是在从我们天国的财， Untuk makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal. 就是为这个永生的食物。 Artinya kita mau mengharapkan bahwa ketika kita bekerja buat Tuhan, Tuhan pun akan memberikan hidup kekal kepada kita. 等于说我们在行神的工作，神会给我们永生。 Nah saudara, penabur adalah menabur benih. 撒种就是要撒这个种， Dan penabur yang baik adalah menabur benih yang baik, yaitu firman Tuhan. 那这个好撒种的人，他就是撒这个好的种， Karena ada penabur yang jahat. 因为也有这个坏的撒种。 Nanti kita lihat dalam perumpamaan yang kedua. 我们看第二个比喻， Di mana penabur yang jahat, dia menabur benih lalang. 就是他撒这个白子， Benih ajaran sesat. 就是这个Ajaran salah, ajaran sesat. 这个错误的教义， Ya, sehingga menjadikan anak-anak kejahatan. 所以就变成这个坏的这个子。 Tetapi ketika kita menabur benih yang baik, firman Tuhan menjadikan anak-anak kerajaan Allah. 但是我们撒好的种就是神的话，我们把他们变成神的儿女。 Nah, saudara bisa lihat foto di depan. 我们看前面的这个照片， Ya, ini adalah jemaat Sri Lanka, Bapak Ibu. 这个是我们斯里兰卡的这个信徒。 Ya, kenapa gereja kita di Sri Lanka sekarang sudah ada beberapa jemaat? 我们在斯里兰卡那边有几个信徒。 Nah, kita bisa lihat di foto paling kanan itu sepasang suami istri dengan anaknya satu. 那我们看这个图片里面有一个夫妻， Nah, dan foto sebelahnya itu dia bersama dengan seorang diaken di gereja Kajang Utama, ya, seorang India yang pada saat itu dia sedang terluka, saudara, karena dia bekerja di sebuah pabrik dan dia terluka, mengalami sebuah kecelakaan dalam pekerjaannya. 那在这个照片我们看到他这个弟兄正在跟一个执事在一起，因为他的手伤了，然后这个执事帮他补伤。 Nah, saudara, Sri Lanka dengan orang-orang India ternyata ada beberapa kemiripan. 斯里兰卡的人跟这个印度人他们有比较像， Ya, karena bahasa India pun juga banyak kayak ada Tamil dan bahasa yang lain. 因为他们的这个语言可以相通。 Nah, saudara ini, Sylvester ini saudara, pada saat itu dia bekerja dekat gereja Kajang Utama. 那这个弟兄他名字叫 Sylvester， 他刚好那个时候他工作靠近我们的教会。 Nah, ketika dia bekerja dekat gereja kita, dia melihat ada sebuah gereja dan dia berusaha untuk masuk ke sana untuk beribadah. 那他看了一间教会，他就想进去聚会。 Nah, gereja kita di Kajang Utama ini mayoritas adalah India. 那我们这个卡江乌达玛的教会，大部分就是印度信徒， Bahasanya Tamil, 他们讲这个印度话 ya, dengan bahasa Melayu. 跟这个马来语。 Nah, lalu dia dengar, dia duduk, dan beberapa jemaat kita melihat ada orang baru, didekati, diperhatikan. 那这个弟兄进来的时候，有些信徒看到了，就给他问好。 Nah, ketika akhirnya jemaat kita mencari tahu alamatnya di mana, tinggal di mana, kerja apa. 那我们信徒问他们住在哪，他住在哪里？ Ya, mereka tinggal di dalam satu kamar, satu kecil sekali, saudara. 这个弟兄他住在一个很小的房间。 Ya, dan jemaat ketika membesuknya melihat kondisinya memang sangat sulit karena dia pendatang bekerja di Semenanjung Malaysia. 那我们弟兄姐妹看到他这个房子在访问的时候，就是看他这个经济比较辛苦。 Nah, ketika kerja kena kecelakaan jari tulangnya patah. 但是他就是来马来西亚工作，所以他的因为他工作比较累，他的手就伤了。 Lalu dibesuk oleh gereja kita. 然后我们教会人员就去访问。 Nah, karena merasakan kasih saudara seiman, akhirnya dia masuk gereja Yesus Sejati. 那他收到我们教会的这个爱心，他就进入我们教会， Dia dibaptis. 他就受洗。 Dan puji Tuhan, Tuhan memberikan Roh Kudus kepada dia. 然后感谢主，神将圣灵给他。 Nah, saudara,
kalau kita lihat jemaat kita di Kajang Utama, dia mencoba terus menabur benih firman itu di sekeliling orang-orang yang ada di sana. 那我们开江古大马教会，我们可以看到他们这些信徒一直这个撒在旁边这些人撒种。 Walaupun mungkin saudara Silvester ini adalah orang yang kecil, orang yang mungkin bukan orang kaya, saudara. 既然这个西弗瑟弟兄他是一个比较穷的人， Bukan orang yang berpengaruh besar gitu ya, saudara ya. 他一个就是没有什么关系的人。 Tapi tugas kita adalah menabur benih kepada siapapun. 但是我们的任务就是所有的人，我们要撒种。 Lalu ketika masa COVID, saudara, 然后就是在疫情的时候， banyak tempat kerja harus ditutup. 很多这个地方要关掉。 Pemerintah Semenanjung Malaysia memberlakukan seperti kita mungkin PSBB gitu ya. 就是马来西亚这个政府它也有就是不能开店了。 Ya, yang di Malaysia itu sebutannya apa tuh ya? Ada istilahnya tuh. Nah, dari situ akhirnya saudara ini dengan istrinya dan anaknya, saudara, dia tidak bisa bekerja karena tidak ada pekerjaan. 所以这个斯里兰卡弟兄他跟他妻子就没办法工作了， Gereja mengasihi dia, 然后教会就同情他， memperhatikan dia. 照顾他。 Lalu akhirnya bagaimana caranya? Akhirnya mereka harus kembali ke Sri Lanka. Gereja membantu memulangkan saudara ini dengan istri dan anaknya pulang ke Sri Lanka. 那我们教会的弟兄姐妹帮他怎么回到那个斯里兰卡。 Nah, pada saat sampai di Sri Lanka, saudara Silvester ini hatinya ingin menjadi seorang penabur, memberitakan Injil. 那这个西弗的弟兄他回到家，他有这个心，又好像这个撒种的心。 Sehingga orang yang paling mudah dia memperkenalkan Injil adalah keluarganya, saudaranya. 但最简单，他就介绍这个耶稣给他家里人。 Lalu juga dia mengajak teman-temannya untuk ikut kebaktian online ke Semenanjung Malaysia. 然后他也带他的朋友来一起参加这个网络的聚会，在马来西亚。 Dan waktu itu Malaysia juga akhirnya mengadakan KKR secara online, saudara. 那刚好马来西亚教会他们有办了这个网络的这个灵恩会，布道会。 Ketika KKR online ini, akhirnya saudara Silvester ini mengajak beberapa simpatisan, ya, dan juga ada satu tempat disewakan oleh gereja Malaysia untuk bisa mendengarkan kebaktian kebenaran rohani secara online. 那这个西弗的弟兄他就带他几个朋友一起来参加这个灵恩会。 Ketika kebaktian KKR itu dilaksanakan secara online, saudara, ada 5 orang yang merasakan berbeda ketika berdoa Roh Kudus. 那在这个布道会当中，有5个人，他们感受了这个祷告的时候，感觉不一样。 Ya, jadi di Sri Lanka mereka kebaktian online dan ketika doa 5 orang ini merasakan bahwa ada sesuatu bahasa yang berbeda yang mereka ucapkan. 就是在祷告的时候，在斯里兰卡，他们5个人觉得他们祷告的时候有一个感动。 Lalu akhirnya dari Malaysia Semenanjung mengirim hamba Tuhan untuk memastikan apakah 5 orang ini mendapatkan Roh Kudus. 然后马来西亚这个负责人就派几个传道过去那边去确认。 Nah, akhirnya benar saudara 5 orang itu mendapatkan Roh Kudus. 然后确认了，就是有5个人受到圣灵。 Selama 2 tahun, saudara Silvester ini kita ketahui bahwa Sri Lanka ini negara susah, saudara ya. Bisa dikatakan negara yang seharusnya hampir bangkrut, saudara ya. 那在这个2年当中，我们知道这个斯里兰卡是比较贫穷的一个国家， Karena utangnya besar kepada China, bandaranya pun seharusnya menjadi milik China di Sri Lanka itu. 他们欠了中国很多钱，然后他们那个码头也是属于中国的。 Nah, selama 2 tahun dia mencari pekerjaan. 那这个2年当中，他一直找工作。 Dan akhirnya Tuhan membuka jalan, saudara, karena dia punya iman, dia terus mau bekerja, berusaha, dia memiliki pekerjaan sebagai supir bos. 然后他因为有信心，他一直找工作，然后他得到这个可以当一个司机。 Pekerjaan supir bos ini hari Sabtu libur. 但他跟这个老板打工，他星期6可以放假。 Ya, kita lanjutkan lagi dalam perumpamaan yang ke-8, saudara. 那我们接下来第8个的比喻。 Kita buka Matius pasal 13.
我们看马太福音13章。 Semoga habis malam ini. Kita lihat perumpamaan 1 dan 8 dulu. 我们今天晚上看第1个跟第8个这个比喻。 Matius pasal 13 ayat yang ke-52. 我们看马太福音13章52节。 Dari perumpamaan pertama kita belajar 2 hal. Pertama kita harus bertumbuh, saudara. 第一个比喻我们学习了2个事情，就是第一，我们要这个增长， Tanah hati kita harus menjadi tanah yang subur. 我们的心要变成那个肥的土。 Ketika hati kita menjadi tanah yang subur, kita akan bisa menjadi seorang penabur. 当我们的心是一个肥的土，我们也可以变成一个撒种。 Tetapi ketika kita nggak bisa bertumbuh, bagaimana mungkin kita bisa menjadi seorang sang penabur? 当我们不能正常的说，我们也不可以没办法当撒种。 Ya, kalau kita nggak bertumbuh, bagaimana mungkin kita menginjil, saudara ya? 那我们没有正常的说，我们怎么传福音？ Menginjil itu urusan diaken, pendeta. 传福音是传道，是个执事的工 Buat apa 作。 saya menginjil? 我何必要去传福音呢？ Buat apa saya membawa simpatisan di KPI pujian nanti? 我何必要带这个人 Simpatisan. 来慕道子来这个听Ke gereja. 到教会？ Ya, saudara, itu artinya sebenarnya hati kita belum bertumbuh. 那个等于说我们的心还没有增长， Jadi bertumbuh dulu baru bisa jadi penabur. 所以我们要先增长，然后我们可以当这个撒种。 Nah, kita lihat perumpamaan ahli Taurat. 那我们看这个文士的这个比喻， Ya, kita baca bersama-sama ayat 52. 我们一起看52节。 1, 2, 3. 1、2、3。 Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Saudara, perumpamaan ahli Taurat ini adalah perumpamaan yang tidak masuk dalam kerangka waktu. 这个律法文士的这个比喻是没有这个时间的这个关系， Tetapi mengandung sebuah pengajaran yang bisa kita lakukan kapanpun dan dimanapun. 但是有一个教育我们可以学习任何什么时候。 Ahli Taurat ini memiliki 2 ciri, saudara. 这个文士，这个律法文士有2种， Kalau kita lihat ahli Taurat ya, dia punya 2 ciri, semangat belajar 他就是很努力学习， dan semangat mengajar, 也很努力这个教人， sehingga disebut ahli Taurat. 所以他们就变成这个文士。 Orang-orang Yahudi terdidik dalam hukum Taurat, mereka harus menjadi anak-anak Taurat. 犹太人因为他们是在律法里面长大的，他们就是要学这个律法。 Mereka suka belajar firman Tuhan. 他们喜欢学神的话， Sehingga nggak heran Bapak Ibu, bahkan tour guide pun orang Yahudi, mereka bisa hafal nama raja-raja perjanjian lama. 难怪如果在那个以色列，我们见到他们这个带团的人，他们都会念这个旧约的那个国王。 Kerajaan Israel bagian utara, kerajaan Israel bagian selatan, mereka bisa hafal, saudara. 就是北的以色列跟这个南的以色列，他们都会背。 Nah, semangat belajar apa? Karena mereka belajar hal kerajaan sorga. 然后他们这个就是要学这个天国的话。 Nah, kerajaan sorga ini berbicara gereja Tuhan atau kebenaran firman. 天国就是说神的教会。 Nah, saudara, kalau kita lihat Rasul Paulus adalah seorang ahli Taurat yang terdidik di bawah bimbingan seorang guru bernama Gamaliel. 我们知道使徒保罗他就是一个这个律法文士。 Kenapa kita harus seperti Rasul Paulus ini yang punya semangat belajar dan mengajar, saudara? 为什么我们要学习这个保罗使徒？ Kalau kita nggak belajar firman Tuhan, 如果我们没有学习神的话， maka kita akan mudah diobang-abingkan oleh pengajaran sesat, saudara. 我们可以容易被这些外面教的这个被迷糊掉。 Bapak Ibu, kalau kita lihat anak kecil ya, 我们看小孩子， anak kecil itu gampang ditipu. 小孩子容易被骗。 Ya, ini permen manis, enak, kamu makan aja. 这个糖果很甜，你就吃吧。 Padahal tidak tahu bahwa permen itu mungkin mengandung obat-obatan terlarang. 但是他们不知道这个糖果里面有其他的这个毒品。 Anak kecil melihat permen manis, suka, dia makan. 小孩子看这个糖果甜，他就喜欢吃。
Kenapa saudara? 为什么？ Karena dia belum bertumbuh dewasa. 因为他还没有成熟， Karena dia belum mendapatkan pengetahuan yang benar. 因为他没有得到这个好的这个学习， Karena dia belum bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. 他没办法分别哪个是对，哪个是错， Sehingga ketika mereka digoda, mereka mudah sekali jatuh. 所以他们被淫乱的时候，他们就容易被抓走。 Nah, oleh sebab itu, bagaimana kita harus belajar tentang firman Tuhan ini? 所以为什么我们有学习神的话？ Kalau kita nggak belajar firman Tuhan, kita akan menjadi anak kecil. 如果我们没有学习的话，我们就像一个小孩子一样， Kita nggak bisa bedain mana yang benar, mana yang salah. 我们没办法分别哪个是对 Kita 是 akan 错， mudah sekali diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, saudara. 我们容易被引领。 Permainan palsu manusia, 这个假的糖果， sehingga mudah sekali kita goyah. 我们就容易被这个打倒。 Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita lihat pada perumpamaan ahli Taurat ini, ketika ahli Taurat itu belajar firman Tuhan, 我们如果看到这个文士的这个比喻，看到他们在学神的话的时候， apa yang terjadi? 发生了什么事？ Kita lihat ayat yang ke-52. 我们看52节， Ketika ahli Taurat itu menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan harta yang lama dari perbendaharaannya. Ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga, dia bisa mengeluarkan harta yang baru dan harta yang lama. 这个文士所教做天国的门徒的时候，他们就像一个家族从他库里拿出来新跟旧的这个东西。 Apa maksudnya ya keluar harta baru, harta lama, saudara? 这个旧的这个财跟新的财是什么意思呢？ Karena ahli Taurat ini sudah belajar menerima pelajaran daripada kerajaan sorga, sehingga dia punya harta lama, harta baru. 因为这些文士他们已经学到这个天国的，所以他们就知道这个新的跟旧的这个财。 Nah, saudara, kalau kita lihat harta baru, harta lama ini, saudara ya, dalam Rema, 那如果我们看这个新跟旧的这个财的话， ini mengandung arti adalah, kalau dalam bahasa Inggris adalah treasure, ya harta, saudara ya. Kata ini bahasa Yunani-nya sama dengan harta terpendam. 这个就是埋在地下的这个宝贝。 Jadi kalau kita lihat, kata itu sama dalam Matius pasal 13 ayat 44. 就是跟这个马太福音13章44节一样， Arti bahasa Yunani-nya sama, saudara. 它英文是一样的。 Bahkan bahasa Inggrisnya pun juga sama, karena itu adalah harta gitu ya, harta terpendam. 印尼文也是一样，就是这个藏起来的宝贝， Nah, artinya apa, saudara? Artinya adalah firman Tuhan, 就是什么？就是神的话， kebenaran. 就是真理。 Ketika kebenaran itu ditemukan, itu bagaikan harta terpendam. 如果找到了这个真理，好像找到一个宝贝， Begitu sangat berharga sekali, bernilai ya. 很值钱。 Ya, nanti kita akan bahas di besok hari harta terpendam ini. Nah, jadi ahli Taurat, dia belajar firman Tuhan, maka dia bisa mengeluarkan firman Tuhan, perjanjian lama dan perjanjian baru dengan baik. 这个律法文士他们学神的话，他们可以把旧约跟新约都拿出来， Karena dia belajar daripada pelajaran hal kerajaan sorga. 因为他们已经学习这个天国的这个门路， Sehingga di dalam diri dia banyak harta, harta lama, harta baru. 所以他们的心里面很多这个宝贝。 Sama seperti saya, Bapak Ibu, saya harus belajar dulu sehingga saya baru bisa menyampaikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu sekalian. 好像传道，他又先学习，然后他才可以传神的话。 Kalau saya nggak belajar, saya nggak baca, saya nggak menyelidiki, maka bagaimana mungkin saya ada harta lama, harta baru untuk Bapak Ibu sekalian? 如果传道没有学习，没有查考的话，他怎么可以把旧跟新的这个财产拿出来分给大家？ Bagaimana mungkin saya bisa menyampaikan khotbah kepada Bapak Ibu sekalian, menyampaikan harta lama, harta baru, kalau saya tidak belajar dulu, saudara? 如果传道没有学习的话，他怎么可以把这个新跟旧的这个财产从圣经拿出来给你们听？ Nah, ahli Taurat ini dia punya semangat belajar,
dan akhirnya dia bisa mengajar harta lama, harta baru dikeluarkan dari dalam perbendaharaannya. 这个律法的文士，他们就是很努力学习，然后他们就可以也很会教。 Nah, bagaimana dengan kita pada hari ini? 那我们今天怎么样？ Apakah kita suka baca Alkitab? 我们很努力读圣经吗？ Apakah kita suka dengerin firman Tuhan? 我们很喜欢听神的话吗？ Apakah kita juga mengajarkan anak-anak kita mengadakan mesbah keluarga? 我们有经常教我们小孩这个祈祷呢？ Sehingga kita bagikan ahli Taurat yang punya banyak harta yang bisa kita bagikan kepada orang lain. 然后我们就像这个律法的文士，有很多财产在他心里面。 Kalau guru agama nggak belajar firman Tuhan, apa yang dia bagikan di kelas? 如果这个宗教老师没有学习神的话，他怎么会教在课里面吗？ Bukan harta lama, harta baru, saudara. 不是有旧跟新的这个财产， Mungkin yang dibagikan adalah hanya pengalaman dia saja. 他可能就分享他的这个经验而已。 Yang dibagikan hanyalah ilustrasi, dongeng nenek moyang, ya cerita-cerita di luar. 他分享的可能就是这个故事而已。 Kalau pendeta tidak belajar firman Tuhan, apa yang dibagikan pada saat khotbah? 如果传道没有学习神的话，他讲道的时候，他要讲什么？ Mungkin bukan harta lama, harta baru, perjanjian lama, perjanjian baru, tapi yang dibagikan adalah pengalamannya saja. 可能就是不是这个旧约跟新约的这个财产，可能就是他经验而已。 Ya, kita lihat sebuah data. 我们看一个Bisa kasih tunjukkan data gerakan baca Alkitab. 那我们看这个读圣经的这个活动。 Gerakan baca Alkitab bulan September tahun 2024. 9月份的这个读圣经。 Ya, cabang gereja yang paling banyak suka baca Alkitab jemaatnya adalah Banjarmasin. 最多看圣经就是马城教会， 259, 259个人， rata-rata 12,33. 12.3%， Ya, 12,33%. Nah, 259 Banjarmasin, ya. 259个人。 Yang kedua ini kalau lihat data adalah Pontianak, Tangerang, 然后 180. 第二名就是万登教会190， Ketiga Pontianak 175. 然后坤甸135， Ya, saudara ya. Jakarta berapa? 雅加达多少呢？ 53. 53， Dari 859 hanya 53. 从859个人就53个人而已。 Jakarta itu kalau kita lihat utusan kongresnya paling banyak 5 orang. Karena 150 jemaat ada satu utusan kongres. Kita ada 859. 我们知道雅加达教会有派5个人去这个开会，但是因为我们有859个人信徒， Ya, kalau 900 kita bisa mengutus utusan kongres 6 orang. 如果有900个信徒，我们可以派6个。 Nah, tapi yang baca Alkitab kalau kita lihat yang di data ini hanya 53 saja di bulan September 2024. 但是在9月份，我们看到读圣经的人才53个人， Ya, saudara dikurangin sama saya 152. 再减传到1个人就剩下52。 Ya, mungkin banyak yang tidak mendata ketika dia baca Alkitab. 可能很多人没有登记了。 Ya, itulah penghiburan saya. 这个传道可以安慰的。 Nah, kita lihat data daripada mesbah keluarga. 那这个家庭这个祭坛， Mesbah keluarga bulan September 2024. 9月份， Yang paling banyak Tangerang 33. 温登教会最多33个。 Ya, 33. Artinya nggak heran ya Tangerang bisa bawa simpatisan banyak. 难怪这个温登教会可以带很多这个慕道。 Ya, Cianjur 26, 长玉26， Jakarta 3. 雅加达3个， Ya, mungkin mereka tidak mendata. 可能没有登记而已。 Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa betapa sedikit sekali semangat kita untuk bisa belajar firman dan mengajarkan firman itu kepada anak-anak kita. 这边我们可以看到，我们这个
我们的心有多么努力来学神的话，来教神的话。 Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita nggak punya semangat belajar seperti ahli Taurat, kita akan sangat susah untuk bisa membagikan harta lama, harta baru. 如果我们没有像这个律法文士他们那么努力去学神的话，我们怎么可以发出这个旧跟新的这个财物？ Ya saudara, ketika nanti rapat dengan Korwil dan kami literatur dan pengembalaan ya mempresentasikan ini Jakarta bagaimana ini hanya segini ya Bapak Ibu. 传道担心开会的时候他怎么解释？ Ya, saya akan memberikan satu kesaksian. 传道要分享一个见证， Ada seorang jemaat biasa, 有一个信徒， dia mendapat mimpi. 他有做了一个梦， Dia seringkali mendoakan pekerja kudus dalam waktu yang cukup lama gitu ya. Dia doain terus pekerja kudus. 他在梦里面他经常梦到他为了这个圣工人员祷告很久。 Karena dia lihat bahwa ada suatu hal yang nggak beres di pekerja kudus ini. 因为他看到这个圣工人员有问题， Ya, tapi dia terus doain semoga pekerja kudus itu berubah. Dia terus doain gitu ya. 但是他一直为这个圣工人员代祷。 Tetapi pada saat itu Tuhan memberikan mimpi kepada dia. 但是神就给他一个异梦， Ya, dia jemaat biasa ya, Bapak Ibu. 这个是我们普通的信徒了。 Mimpinya itu apa? 他做了什么梦？ Tuhan bilang, kamu nggak usah memusingkan hamba ini. 神跟他说：“你不要为这个仆人担心， Karena penghakiman akan dimulai dari rumah Tuhan. 因为神的审判就是从神的家开始。 Dan yang ada di barisan depan, paling depan, itu adalah para pengkhotbah, pekerja kudus, penatua, diaken, diakenis, pendeta, dan lain-lain. 那站在最前面就是那些讲道人、传道啦，然后执事、Ya, 长老。 sudah mimpi itu, dia akhirnya sadar gitu ya. 那这个弟兄就明白了， Ya, dia sadar bahwa sebenarnya buat apa saya memusingkan pekerja kudus ini? 为什么我又为这个圣工人员担心呢？ Karena penghakiman Tuhan akan dinyatakan pertama-tama untuk rumah Tuhan terlebih dahulu. 因为神的审判就是从神的家开始， Nah, akhirnya dia sudah nggak terlalu memusingkan pekerja kudus ini. 然后他就没有再担心了。 Ya, lalu suatu hari jemaat ini ditawarin untuk bisa menyampaikan firman Tuhan. 然后这个弟兄他就是有教会安排他讲道， Jadi pengkhotbah gitu ya. 就是讲道。 Nah, ketika jadi pengkhotbah dia berpikir, wah, dia ingat mimpi dia yang dulu ya. Orang yang pertama dihakimi itu adalah barisan paling depan, para pengkhotbah, guru agama gitu ya, penatua, diaken, hamba Tuhan. Wah, dia takut. 他安排这个讲道的时候，他就记了他的那个梦，因为他站在前面的人就是讲道人。 Ya, dia berpikir bahwa nggak usah deh, saya nggak usah khotbah aja. 然后他就想，他就拒绝这个工作， Karena saya nanti akan dihakimi di barisan depan. 因为他就在前面可以这个审判的时候， Tetapi dia juga berpikir lagi, saya mau melayani Tuhan, saya mau bertumbuh. 但是他还想，他要附顺神，他要增长 Apalagi gereja membutuhkan. 并且教会也需要， Akhirnya dia punya sebuah tekad. 然后他就决了一个心， Kalau saya mau jadi pengkhotbah, 如果我是当一个传道， saya harus melebihi daripada jemaat biasa. 我要超过普通的这个信徒， Saya harus lebih banyak baca Alkitab melebihi jemaat biasa. 我要超过普通的信徒读圣经， Saya harus sungguh merenungkan firman Tuhan melebihi jemaat biasa. 我要行神的话比别人更多。 Dan saya harus membawa dalam doa agar bisa memahami firman Tuhan. 那我要代祷，所以我可以讲神的话更清楚。 Ya, akhirnya dia bertekad mempelajari firman Tuhan, saudara. 所以他就决心下来，他就学这个圣经神的话。 Pada zaman dulu itu nggak banyak seperti kita ya. Sekarang kita buka YouTube, mau di negara mana, cabang mana, itu ada banyak referensi. 早期可能没有现在那么方便，我们开 YouTube， 我们就可以学到很多这个讲道。 Ya, terus banyak buku-buku sekarang, zaman sekarang. 现在我们也可以找很多的书， Ya, tapi zaman dulu itu terbatas sekali referensi-referensi yang ada. 但是以前找这些书比较难。
Dia baca Alkitab, kadang-kadang baca Alkitab, kadang-kadang nggak ngerti Bapak Ibu. 他读圣经的时候，经常不明白， Dia gak baca begitu aja lewat. 他看了就过了， Tapi Tuhan menyertai dia. 但是神带领他。 Ketika itu dia membuka website, 有一次他开上网的时候，开电脑， di sana dia banyak menemukan bahan-bahan yang bisa menjadi referensi bagi dia. 他得到很多资料， Nah, dia merasakan bahwa Tuhan bekerja, Tuhan menyertai, Tuhan memperlengkapi dia untuk bisa menyampaikan firman Tuhan. 他感觉神带领他可以得到这些资料。 Tapi asalkan kitanya mau belajar, saudara. Kitanya mau menggali, kitanya mau harus haus dan lapar. 但是主要就是我们自己要去学习，我们又自己觉得我们很需要。 Ya, kalau kita lapar, haus akan kebenaran, kita mau mencari, Tuhan akan memberikan peluang kesempatan itu untuk bisa menemukan harta terpendam itu. 如果我们很愿意的话，我们很需要的话，神会开路。 Nah, tapi kalau misalnya kita nggak mencari, saudara, Tuhan nggak akan menyertai kita. 如果我们没有用心去找，神不会带领。 Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, perumpamaan ahli Taurat ini mengajarkan kepada kita agar kita mempelajari firman Tuhan sehingga kita bisa mengajarkan firman Tuhan itu dengan baik. 所以这个律法文士的这个比喻，就是教导我们怎么去学神的话，怎么去教神的话。 Nah, kita buka Ibrani pasal 5. 我们一起来看希伯来书， Ibrani pasal 5希伯来书5章 ayat 11 sampai 12. 5章11到12节。 Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai 12. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Banyak jemaat 很多 dari 信徒， segi waktu seharusnya sudah menjadi pengajar. 如果按照时间，他已经当这个教老师， Sudah menjadi seorang pengkhotbah. 已经当一个讲道， Sudah mandiri, bisa menyampaikan firman Tuhan. 可以自己来讲神的话， Bisa menerima makanan keras, firman Tuhan yang dalam. 可以接受这个硬的食物，就是神的话比较重。 Nah, pada hari ini saudara, jemaat gereja Jakarta, kita seharusnya bisa bertumbuh dengan menggali firman Tuhan lebih dalam lagi. 那今天我们亚太大教会，我们应该可以更增长，我们要多这个思考神的话。 Ya, baik sekali calon-calon diaken, diakenis, ya calon pengkhotbah, seharusnya dari segi waktu mereka semuanya sudah melakukan pelayanan lebih dalam lagi. 很多这个未来这个执事跟这些讲道人，他们应该有花更多的时间来学习神的话。 Ya, saya lihat gereja Jakarta itu banyak calon diaken, diakenis, seharusnya dari segi waktu mereka harus berani maju, saudara. 传道看这边亚大教会很多这个未来这个执事跟这个女执事，他们应该花更多的时间来学习神的话。 Jangan terus akhirnya kita pengen di dalam zona nyaman. 我们不要一直在这个舒服的一个这个环境。 Biarlah kita bisa maju di barisan depan sama-sama dengan saya dihakimi oleh Tuhan. 我们要愿意站在前面，跟传道一起来受神的审判。 Ya, para pengkhotbah, para calon diaken, diakenis, kiranya bisa mempersiapkan diri dengan baik. 讲道人这些执事要准备心。 Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. 主耶稣祝福大家。